Kalau kat sini macam mana agaknya? Kenapa mat ni tak ada? Kenapa bila kita baca huruf mat ni dah tak ada? Illa tiba. Kenapa dia tak jadi? Illa tiba'a. Illa. Tapi bila sambung, illa tiba'adhan. Jadi kenapa alif mat tu tidak dibaca lagi? Atas sebab apa, tuan-puan? Boleh tak jawabkan? Okey, baik. Pertama sekali, tuan-puan, apa yang saya nak jelaskan ialah kalimah ni dahulu. Sekali lagi baru saya balik kepada soalan saya. Untuk kalimah ittiba'a. Kalimah ittiba'a. Untuk kalimah ittiba'a ni, dia bukan alif lam qamariyah. Ittiba'a. Baik, kalau kita bawa keluar kalimah tunggal tu begini, kalimah ni kita takkan mulakan dengan baris atas sebab kat sini bukan alif lam qamariyah. Kat sini dia tak ada alif lam ta'rif. Dia tak ada lam ta'rif. Hamzah wasal tu ada, mungkin nampak dia punya clue tu dah ada kan. Tapi kat sini bila kita nak mulakan, kita kena baca dengan ittiba'a. Ittiba'a. Faham tak? Ittiba'a. Jadi kalau saya tanya tuan-puan, kenapa dia baca dengan baris bawah? Pada hamzah wasal ni, kenapa kita mula dengan baris bawah? Kenapa baris bawah? Jadi kita akan jawab bagaimana, tuan-puan? Saya yakin semua boleh jawab ni. Kenapa kita baca baris bawah? Kenapa bila kita mulakan kalimah ini baris bawah? Ada idea? Nak tengok huruf apa tu? Kalau tengok, ada yang kata tengok huruf ketiga. Huruf yang mana tu nak tengok tu? Mana huruf ketiga tu? Okey. Yang mana huruf ketiga tu? Bila kata ketiga tu yang mana? Nak tahu juga. Baris ketiga ba. Okey, teruskan menjawab, tuan-puan. Teruskan. Tak apa, jawab je dulu kan. Okey. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas respon anda. Terbaik. Respon semua orang tak apa, mantap-mantap belaka. Okey. Bila huruf lam tak ada, walaupun huruf ketiga ba. Baik. Jadi, okey, terima kasih atas respon masing-masing. Alhamdulillah. Tahniah di atas jawapan yang diberikan. Baik, jom kita tengok sama-sama
Mungkin ada benda yang perlu kita kena perhatikan betul-betul. Tuan-puan kena dengar ni. Baik, pertama sekali saya nak jelaskan di sini bukan alif lam syamsiyah. Yang pertama di sini bukan alif lam syamsiyah. Saya ulang sekali lagi. Di sini bukan alif lam syamsiyah. Okey, itu yang pertama lah. Alright. Kemudian kenapa bukan alif lam syamsiyah? Kerana tidak melibatkan lam ta'rif. Lam ta'rif ni maknanya dia mesti ada partner hamzah wasal dengan lam. Itu kebiasaannya lah. Memang kita akan jumpa ada beberapa kalimah yang lam ta'rifnya dihazafkan. Memang ada. Cuma dalam situasi ni, dalam kalimah ni memang bukan alif lam syamsiyah. Dia tak ada lam ta'rif. So itu yang pertama. Dan tadi saya ada tanya pada tuan-puan, kenapa hamzah wasal ni kita mulakan dengan baris bawah? Ittiba, kan? Ittiba. Jadi semua jawab, alhamdulillah semua jawab betul lah. Mengikut pada kaedah, iaitu melihat pada huruf yang ketiga. Ittiba'a. Dan tuan-puan kata huruf ketiga di sini adalah huruf ba. Betul tak? Tuan-puan sebut di sini huruf ketiga adalah huruf ba. Jadi, tuan-puan cuba kita perhatikan baik-baik. Sebenarnya kalimah kat sini kalau kita pecahkan dia begini. Di sini terdapatnya ta satu mati, satu hidup. Begini tuan-puan. Huruf bersabdu ni, untuk keadaan ni, sabdu yang ada kat sini bukan sebab idgham. Tapi sebab memang ta ni memiliki dua ta pada asalnya lah. Satu ta mati, satu ta hidup. Jadi jawapan tuan-puan dah betul dah. Tengok huruf ketiga tu. Cuma yang silap sikit ialah huruf ketiga tu sebenarnya bukan pada ba, tetapi pada ta. Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua ta yang sukun, huruf ketiga ta berbaris bawah. Jadi disebabkan ta ni berbaris bawah, maka hamzah wasal ni mula dengan baris bawah. Faham tak? Mula dengan baris bawah. Jelas tak ni? Sahabat-sahabat semua. Boleh? Tak apa. Walaupun ramai yang tercedok sebab jawab ba tadi, tak mengapa tuan-puan. Kita belajar daripada kesilapan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pencerahan ini dapat mengukuhkan ingatan tuan-puan. Boleh ke tu? Faham dah? Jadi ba ni dia tak ada kaitan. Ba ni dikira huruf yang keempat lah, kalau ikutkan. Huruf yang keempat. Kalau ba pun baris bawah juga kan Ustaz? Kalau ba baris bawah juga, maksudnya kalau tengok pada ba, tak boleh juga. Nanti dia memang kaedah dia tengok huruf ketiga. Dia tak ada sampai huruf keempat. Tengok pada huruf ketiga. Dan huruf ketiga tu yang mana? So syarahnya ialah pada ta ni sendiri, bukanlah huruf ba ni. Kalau kata kita berhujah dengan mengatakan huruf ba ni huruf ketiga, kalau kita cerita dengan orang yang tak tahu, mungkin kat situ kita kata dia macam lak lah, macam nasib lah. Sebab kebetulan pula huruf keempat ni memang baris atas. Jadi macam kena pula dengan dia punya formula tu kan. Kiranya kalau cerita dengan orang yang tak reti, tak faham, so kira jadilah tu. Tapi apa pun tetap salah dari sudut dia punya tu lah, konsep tu, kaedah tu. Itu je lah. Okay. Jawapan saya tepat, nak tuntut hadiah. Boleh. Huruf bersabdu terdiri daripada dua huruf. So, jelas Jadi, bila kita dah faham dah, rupanya, okay, saya padam dulu yang ni. Tak apalah, saya buat baru. Bila kita dah pecahkan ni,
tiba'a. Kita ambil balik kalimah tadi. Apa dia? Illa kan? Illa. Illa. Sekejap. Double check. Okay. Illa tiba. Ya, saya besarkan sikit Baik. Jadi kat sini barulah kita nampak illati. Kat sinilah iltiqa' sakinain. Betul tak? Kat sinilah pertemuan dua sukun tu. Di sinilah pertemuan dua sukun. Huruf mat jumpa dengan huruf ta yang mati. So, kaedah ni macam mana tuan-puan? Sukun yang pertama digugurkan pada lam ni. Okey. Yang pada lam ni. Kan kat sini kalau ikutkan huruf mat ni adalah huruf mat kepada lam. Illa. Tapi bila kita baca illati. Jadi kalau nak berbalik pada soalan saya yang mula-mula tadi, kenapa huruf mat ni tidak dibaca ataupun tidak dibunyikan? Kerana berlakunya iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama pada huruf mat, sukun yang kedua pada huruf ta yang kita akan nampak dia bila kita dah bedah dia macam ini. Kalau kita tengok pada kalimah yang ada pada tulisan Quran tu, kita tak nampaklah sukun dia, kan? Jadi kena pecah dulu barulah kita jumpa sukun dia tu. So bunyinya illatiba. Wallahu alam. Boleh? Itu je lah tuan-puan. Tak ada apa pun.